Nabi kita sallallahu alaihi wasallam umur 60 tahun. Allah bagi satu berita gembira. Berita tu kalau kita dapat pun kita gembira. Umur 60 tahun dapat berita ni. Apa berita tu? Nabi dikurniakan seorang lagi anak lelaki, Ibrahim radhiyallahu ta'ala anhu. Bukan daripada Sayyidatuna Khadijah, tapi daripada Sayyidatuna Maria Al-Qibtiyah radhiyallahu ta'ala anha. Dapat saja Ibrahim, Nabi punya seronok, sahabat punya seronok. Mereka kata ini barangkali akan menyambung silsilah keturunan Nabi. Ini barangkali akan sambung kerja dakwah Nabi. Ini barangkali akan terus memimpin kami selepas ketiadaan Nabi. Seronok para sahabat, tuan-tuan. Tak lama, 1 tahun 6 bulan berlalu, Nabi keluar bertemu sahabat. Air mata bercucuran. Nabi menangis. Nabi orang, Nabi manusia macam kita. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Kami datangkan Rasul di kalangan kamu. Dalam keadaan Nabi ni, kalau orang pukul Nabi sakit, kalau orang caci maki hina, Nabi terasa sedih. Bila berlaku kewafatan, kematian, Nabi menangis. Satu orang sahabat kata, "Ya Rasulullah, kamu menangis?" Apa Nabi jawab? Musibah kematian ni bukan musibah yang ringan. Kita semua, mungkin tuan-tuan pernah lalu banyak kali benda ni. Kita ada orang kita sayang, seorang-seorang pergi. Bila teringat, bila kadang-kadang ternampak benda dia, teringat kat dia. Ada yang orang ada isteri, kata dunia tak sempat lah hargai. Mati dah isteri tu. Tengok mesin basuh, teringat isteri. Tengok pinggan, teringat isteri. Dulu tak pernah nak ucap terima kasih pun. Isteri pun sama juga. Bila Allah telah ambil suami, dan sebelum ni tiap kali suami balik tiap tak berhenti. Tak sempat tunggu suami reda, rehat sat. Balik terus dia start engine. Pum. Suami balik astagfirullah. Abang pergi mana tadi? Astagfirullah. La ilaha illallah. Saya tanya ni, abang ni balik lambat ni pasal apa? Astagfirullah. La ilaha illallah. Saya tanya apa? Astagfirullah. Dah astagfirullah tu. Selesai masalah. Lepas ni balik, kalau isteri tanya macam-macam, jangan jawab sangat. Kadang-kadang istighfar tu lebih menenangkan daripada jawapan yang akan menimbulkan perbahasan. Tuan-tuan, bila suami tu meninggal, baru teringat Allah Akbar. Tak ada khidmat, tak ada nak buat itu, tak ada nak buat ni. Ada anak pun sama. Dan kadang-kadang kita rasa anak kita punya, anak-anak bukan kita punya, Allah punya. Allah bagi pinjam lah. Bila Allah nak bagi, Allah bagi. Allah nak ambil, Allah ambil. Allah subhanahu wa ta'ala bukan nak tengok hasil akhir. Allah nak tengok sekarang apa yang kita buat daripada didikan kita. Jangan pernah kata saya dah buat macam-macam, anak saya tak ada apa pun. Tak rugi langsung. Walaupun kita bangunkan dia, kita hidupkan agama dalam diri dia, tapi akhirnya dia makin jauh dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tak gagal, kita berjaya sebab kita dah buat aja. Hidayat Allah punya. Jangan pernah rasa gagal. Abu Talib tak masuk Islam, hari-hari Nabi dakwah, bantu agama. Abu Talib dukung Nabi SAW. Nabi gagal kan? Nabi tak gagal. Nabi Nuh AS, lailan wa nahara, siang dan malam 950 tahun, illa firara, termasuk isteri dia sendiri. Nabi Nuh gagal ke? Tak gagal. Nabi Lut AS buat dakwah dalam keadaan umat yang cukup songsang di zaman tu. Akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala buat kehancuran, terbalikkan umat Nabi Lut bersama dengan umat ni. Siapa dia? Isteri dia sendiri. Tak ikut. Gagal ke? Tak gagal. Buat kerja kita, jangan buat kerja Allah. Redha dengan ujian yang Allah bagi, kita lah orang paling bahagia dalam dunia. Apa Nabi kata bila Sayyidina Ibrahim, anak Nabi, meninggal? Sahabat tegur, ya Rasulullah, nangis. Nabi kata, inna aynun tadma' wa qalbi yahzan wa la naqulu illa ma yardi rabbina. Mata ni boleh menangis, kata Nabi. Hati ni boleh sedih, kata Nabi. Tapi wallahi mulut ni sekali-kali tak akan mengeluarkan perkataan melainkan yang meredakan Tuhan. Orang Allah, bila Allah uji, dia akan jaga lidah dia. Dia tak akan keluarkan perkataan yang menyebabkan dia makin jauh daripada Allah. Suatu inilah kehidupan para sahabat. Saya nak tutup dengan satu kisah. Sampai pukul apa ni Ustaz? Ikut saya, ya Allah, bahaya ikut saya ni. Main jauh dia tak lisat.
Tuan-tuan, saya tutup dengan satu kisah, kisah satu orang sahabat Nabi. Semoga kisah ini menjadi iktibar untuk kita macam mana keyakinan. Tadi saya cerita pada mula tadi, itu hakikat dakwahnya para Nabi dan kesannya dakwah Rasulullah ialah kepada para sahabat. Setiap para Nabi ada pendukung dia, setiap para Nabi ada pembantu agama dia, termasuklah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa AS bila buat dakwah, Bani Israel sebahagian tolak, sebahagian terima. Allah kata wallahu la yahdil qauman fasiqin. Allah tak bagi hidayah pada orang yang fasik. Allah tolak, yang tak mau Allah tinggalkan dia. Allah sikit pun tak rugi atas kefasikan manusia, tapi manusia rugi di atas perbuatan dia. Allah sambung ayat nombor 6 surah Saf. Wa idh qala Isa ibn Maryam, dan apabila Nabi Isa ibn Maryam dia kata kepada kaumnya, ya Bani Israel, wahai Bani Israel, inni Rasulullah ilaikum, aku ni Rasulullah yang diutuskan ke atas kamu, musaddiqan lima baina yadayya min at-Tawrah, aku ni diutuskan oleh Allah membenarkan apa yang dibawa oleh Nabi terdahulu sebelum aku daripada kitab Taurat. Bukan bawa agama baru, bukan bawa benda yang baru, bukan benda lain, benda sama daripada kitab Taurat. Aku cuma pembenar melalui kitab Injil yang datang lepas pada tu. Kitab Injil sikit pun tak menyalahi Taurat. Hakikat dia tuan-tuan, agama ni makin mudah. Kehidupan manusia Allah mempermudahkan syariat dia sampai kita lah umat yang paling mudah sekali. Yang kita rasa agama ni berat, wallahi kita ni pemegang agama yang paling mudah sekali. Bani Israel zaman Nabi Musa AS, kalau najis kena tak boleh cuci, kena potong. Kalau hari Sabtu kerja, Allah ubah jadi qardun, jadi apa? Jadi kera. Kalau dia buat dosa, nak bertaubat, apa dia? Bunuh diri. Tuan-tuan, kalau syariat tu pada kita hari ni macam mana? Hak kita rasa hak kita ada ni berat ni. Allah nak kena puasa Ramadan, Allah nak kena bayar zakat, Allah nak kena berat je nak kena tutup aurat. Dah umat dulu lagi berat agama yang Allah Ta'ala letak di belakang-belakang bau mereka. Kita ni yang paling ringan ni. Nabi Musa 50 waktu solat umat dia, kita 5 waktu. Allah ganjar pahala macam mereka. Adik bongsu ni yang paling manja sekali kita. Itu pun Nabi Musa kata apa? Nabi Musa kata, ya Rabbi ij'alni min ummatuk. Ya Allah, jadikan aku di kalangan umat dia, seperti Nabi SAW. Nabi Musa nak jadi macam kita. Tuan-tuan, Nabi Isa AS, aku datang dengan membenarkan kitab yang terdahulu Taurat. Wa mubasysyiran bi rasul, dan aku datang bawa satu khabar gembira tentang seorang rasul. Ya'ti min ba'di, yang akan datang lepas pada aku. Ismuhu Ahmad, nama dia Ahmad. Nabi Isa memperkenalkan Nabi kita dekat kaum dia. Tuan-tuan bayangkan kalau umat Nabi Isa kenal Nabi kita, hari ni berapa jauh kita kenal Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tak malu kan kita dengan umat Nabi Musa, Nabi Isa, yang kadang-kadang lebih kenal kita daripada kita kenal Nabi kita. Tuan-tuan, Nabi Musa kata lagi, Nabi Isa kata lagi pada kaum dia bukan datang saja. Falamma ja'ahum bil bayinat, dibawa keterangan-keterangan, dia datang dengan mukjizat juga. Wa qalu hadha sihrun mubin, tapi mereka yang akan hidup zaman tu mereka kata ni semua sihir yang nyata. Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahil kadhib, siapa kata Allah yang lebih zalim daripada orang-orang yang mendustakan Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa yud'a ila al-Islam, sedangkan dia diajak kepada Islam. Dia diajak kepada keselamatan negeri akhirat dan dunia. Tuan-tuan, hakikatnya walaupun ramai menolak, Nabi mula dakwah seorang-seorang, tapi akhirnya Nabi wafat, ada 124,000 para sahabat depan Nabi. Setengah ulama kata 114,000, bahkan setengah ulama kata 144,000.